Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi dan jawatankuasa seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini mari sama-sama kita terus mengikhlaskan diri dalam kita menjadi seorang Muslim yang alhamdulillah pada pagi ini Allah izinkan untuk kita mendirikan solat subuh berjemaah. Dan pada pagi ini saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian satu topik yang mungkin biasa kita dengar, namun yang baik itu biarlah kita ulang-ulangkan. Saya namakan topik ini bila diminta cadang daripada Ustaz Syarifuddin, saya mencadangkan jom istiqamah mengimarah masjid. Kita istiqamah mengimarahkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, kenapa saya pilih tajuk ini? Ada dua sebab. Pertama, masjid ini tuan-tuan mati Allah adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebenarnya tempat di mana hidayat dan rahmat Allah itu akan sampai kepada hamba yang memohon dengan seikhlas diri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masjid ini, ingatlah tuan-tuan dan puan juga, yang kedua di mana malaikat Allah Subhanahu Wa Taala mendatangi masjid untuk mengangkat doa, menyaksikan hamba-hamba Allah yang salih, yang beribadat, yang mukhlisin lahuddin dalam menjalani kehidupan seharian. Atas dua sebab ini tuan-tuan mati Allah, disitulah punca segala kekuatan khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Asalnya baginda Muhammad SAW dan para sahabat ini apabila Islam diwahyukan, diterima oleh Nabi Muhammad SAW, turunlah wahyu dan disitulah dakwah bermula. Maka ketika itu memang Allah telah menciptakan masjid pertama di bumi ini bernama Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah, yang Allah perintahkan dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Dan akhirnya zaman berzaman Islam, manusia berada dalam jahiliah sebelum kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Namun masjid tetap ada. Tapi masjid itu telah pun dicemari dengan amalan jahiliah, amalan syirik, di mana berhala dan sebagainya dinyatakan dalam sejarah terdapat di sekeliling Kaabah. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, masjid ini kemudian ringkas ceritanya Allah SWT membuka semula melalui Rasulullah SAW ini dengan Islam. Setelah berlaku hijrah yang dahsyat kesukaran cabarannya membina negara Islam, terdapat juga Masjid Quba, Masjidul Nabawi, iaitu Masjidul Nabawi di Madinah, tetapi masjid yang pertama Masjidil Haram maka dibuka kembali dengan Islam dan dilaksanakan syariat sebenarnya, perintah Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan Allah, inilah dia sebenarnya yang mengimarahkan, yang memakmurkan bumi ini. Bumi ini masih lagi aman tuan-tuan mati Allah kerana masjid itu masih lagi diimarahkan.
oleh mereka yang beriman, khususnya kita orang Islam. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, kewajipan kita pada masjid ini begitu besar, begitu besar. Sebab itu Nabi Muhammad SAW tidak membina parlimen dulu, dia membina masjid untuk manusia taat dan tunduk kepada Allah melalui ibadat solat tadi. Mari tuan-tuan mati Allah, pada hari ini kita ulang kaji bacaan yang wajib kita baca dalam solat pada ayat yang ke-6, Suratul Fatihah. Dan kita ulang kaji sedikit dengan kita merujuk, saya pada pagi ini merujuk tafsir Qurtubi untuk kita mengetahui apakah maksud yang Allah SWT nyatakan dalam ayat yang ke-6. Alhamdulillah, kita mendengar bacaan yang begitu baik, yang sepatutnya melengkapkan khusyukan kita tadi tuan-tuan. Saya cuma sempat lewat 2 rakaat terakhir Qiyamul Lail, tetapi pada pagi ini alhamdulillah tuan ya, kita diimami oleh imam yang pada pandangan saya menusuk sepatutnya kita punya salat kita kerana bacaan yang baik dan jelas, dan tadabbur kita sepatutnya berlaku tadi ketika kita mendengar. Dan tuan-tuan mati Allah, mendengar ini adalah satu perintah daripada Allah SWT. Al-Quran ini tuan-tuan perlu diperdengarkan, dan bila mana Allah bagi nikmat telinga ni tuan-tuan, kewajipan kita mendengar. Dan mendengar baik-baik ini diantaranya mendengar Al-Quran, terutamanya dalam solat, yang menjadi asas kepada kekhusyukan dan kualiti solat. Ia akan memastikan impak terbaik solat itu apabila selesai, apabila sembahyang itu didirikan oleh orang yang mukhlisin, orang yang khasyi'in. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, ayat ke-6 kita baca, kita dengar pada imam setelah 5 ayat. Al-Quran bermula, Fatihah bermula pada Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan bukalah mana Al-Quran, Mushaf Osmani terutamanya, Bismillahirrahmanirrahim dikira satu ayat. Ayat pertama, Alhamdulillahirrabbilalamin, ayat kedua, Ar-Rahmanirrahim, ayat ketiga, Maliki Yaumiddin, ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat kelima, Ihdinas siratal mustaqim, ayat ke-6. Mari tuan-tuan kita ulang kaji yang kita faham maksudnya mudah. Ihdina, tunjukkanlah kami ya Allah, as-sirata al-mustaqima, iaitu jalan yang lurus. Tuan-tuan mati Allah, inilah dia istiqamah. Dalil pertama. Sebab itu disebut di dalam tafsir Qurtubi ini, fastaqim kama umirta, al-khitabu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihi. Al-khitabu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihi. Jadi bagaimana perintah Allah memerintahkan kita memilih jalan lurus, beristiqamah ini sebenarnya kepada Nabi dan kepada orang muslimnya seluruhnya. Sebab itu disebut terutamanya dalam kita memahami ayat. Apabila kita memahami ayat tentang ihdinas siratal mustaqim ini tuan-tuan mati Allah, maka kita mendapati seperti disebut oleh Qurtubi di sini, bahawa bagaimanakah sebenarnya yang dimaksudkan ini adalah merupakan ad-doa. Ihdinas siratal mustaqim, ihdina ad-du'a'un wa rughbatun minal marbub ila rabbi, wal ma'na dallana ala siratal mustaqim wa irsyadana ilaih. Sebab itu tuan mati Allah, ihdinas siratal mustaqim ini satu lafaz makna yang Allah ajar tentang doa, satu lafaz tentang doa daripada seorang hamba. Bila membaca suratul Fatihah ayat ke-6, sebenarnya inilah doa, doa kita supaya kita beristiqamah. Sebab itu al-mustaqim di sini tuan-tuan bermaksud, yang bermaksud istiqamah ini dalam perkataan yang mudah disebut oleh ulama sebagai yang dinyatakan di sini, iaitu mulazamatu ma jaa bihi din. Kita beriltizam, kita melazimi dengan agama, dan dia termasuk wa yashmilu zalika fi'lu ta'at, termasuk fi'lu ta'at. Fi'lu ta'ati itu perbuatan-perbuatan ketaatan dalam zahir dan batin. Dan benda yang ketiga, tarkul munhiyat,
kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi ada 3 makna. Pertama tuan-tuan, istiqamah, iaitu kita minta doa menjadi golongan yang mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Yang mustaqim ini apa dia? Iltizam, mulazamah. Kita sentiasa konsisten, kita sentiasa kata orang berterusan melakukan perkara-perkara agama. Bukan ada down, bukan ada up, dia tetap wasbir wastabir, terus bersabar mentaati Allah. Sebab itu tuan-tuan, ini hebat. Inilah yang ditanam oleh sahabat, oleh Nabi SAW pada sahabat, dan sahabat menanamkan ini kepada tabi'in, kepada keluarga mereka. Tuan-tuan, dalam mentaati perintah Allah ni, kita kena istiqamah dalam arti kata sentiasa iltizam, sentiasa berterusan dalam melakukan perintah Allah beragama, dengan cara yang pertama yang saya sebut, yang disebutkan tadi tuan-tuan, iaitu melakukan ketaatan zahir dan batin, keikhlasan, dan mengikut ilmu syariat. Kita kena ada ilmu tuan-tuan dalam melaksanakan segala syariat ini. Sepanjang masa sampai mati memperbaharui ilmu. Bukan sekali belajar dah hebat, tidak. Sekali dapat BA, Master, PhD dah hebat, tidak. Semakin kita tidak tahu benda lain, semakin ada benda, semakin kita menjadi seperti padi. Semakin ada isi, kita akan merasa lebih kerdil pada mereka yang melihat kehebatan ilmu Allah SWT. Selagi tahu satu, banyak benda lagi kita tak tahu. Sebab itu terhormati Allah, syariat ini perlu dibelajar, dan dalam masa yang sama tuan-tuan, keikhlasan, ketaatan dalam bentuk kita menjadi golongan yang khusyuk, yang mempunyai kualiti seperti solat ni akan berterusan. Sebab itu kita sentiasa, yang kedua kita berada dalam ketaatan zahir dan batin, dan yang ketiga tinggalkan segala kejahatan. Istiqamah inilah tuan-tuan doa yang memang kita sebut pada ayat yang ke-7, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi apa dia? Iaitu kehebatan jalan-jalan yang telah Allah beri nikmat, orang-orang yang telah beri nikmat, dan bukannya jalan orang yang Allah murkai dan menjadi sesat. Ada 2 umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang telah sesat, walaupun didatangkan oleh Nabi, para Rasul, iaitu golongan Bani Israel dan juga golongan Nasara, Yahudi dan Kristian. Saya bagi satu kisah tuan-tuan, bila mana kita membacakan ayat ini di depan mereka, di depan orang yang bukan Islam tetapi yang bersedia menerima ilmu. Sedikit pengalaman saya semasa di sana dulu, mereka minat, mereka datang Jumaat, mereka minta masuk hari Jumaat. Ketika saya di UK dulu, macam kemarin, biasanya akan ada lebih kurang 5-6 orang non-Muslim. Begitu juga yang perempuan, getting experience. Dia minta izin, kita silakan, subject rule and condition. Kena hormati, don't talk, just listen. Dan dia kata nak semayang sekali. Tetapi bila kita memberi khutbah tuan-tuan, ya, kita sentiasa membacakan di antaranya beberapa ayat, terutamanya ayat tentang mustaqim. Satu ketika saya menguraikan tentang suratul Fatihah, kehebatan Fatihah ni kenapa dibaca dalam bentuk yang wajib, rukun dalam solat, kerana dia merupakan doa. Di antaranya merupakan pujian dan doa untuk kita menjadi golongan yang terbaik, bukan golongan yang sesat. Dan ketika itu saya membacakan huraian ulama tafsir dan Nabi Muhammad SAW bahawa golongan sesat ni ada 2, iaitu golongan yang dikatakan golongan yang Bani Israel, yang membunuh Nabi, membunuh Rasul-Rasul, yang tidak mengikut, yang mengubah, dan akhirnya golongan Nasara, Kristian. Dan seperti biasa tuan-tuan, mereka tidak boleh objek semasa kita bagikan khutbah, tetapi selepas kita solat sunat dan sebagainya akan berlaku satu
Q&A. Apa yang saya nak beritahu tuan-tuan Allah, mereka sedar bahawa apa yang mereka hayati tuan-tuan telah banyak menyeleweng daripada ajaran asal. Sebahagian mereka yang terbuka. Ini pengalaman saya. Sebab itu saya juga menyebut orang Islam yang mengucap syahadatain, jika dia tidak beristiqamah, dia tidak konsisten, tetapi saya menggunakan kalimah istiqamah kerana it's very hard to translate directly like consistent, sebab istiqamah merupakan 3 gabungan, iaitu pertama kita mempunyai ketaatan, kemudian kita juga merupakan yang sentiasa meninggalkan perkara yang Allah mungkar, dan sentiasa konsisten, sentiasa istiqamah. Jadi sebab itu orang Islam yang tidak istiqamah, dia boleh menjadi golongan yang berikutnya, golongan yang sebaliknya. Sebab itu tuan-tuan Allah, istiqamah terutama dalam kita mengimarahkan masjid ini adalah merupakan di antara perkara yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekankan di kalangan para sahabat ketika mana mendapat nikmat Masjid Nabawi di Madinah dan akhirnya mendapat kembali Masjidil Haram di Mekah. Sebab itu tuan-tuan Allah, imarah ini juga mari sama-sama kita ulang kaji apa maksud imarah, kerana ini merupakan daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang kita dengar daripada pelbagai ayat seperti yang kita baca tuan-tuan ya, dalam kita merujuk kepada surah An-Nur sebagai contoh, dan pelbagai surah lagi kita akan menemui ayat yang dikatakan ya'muruna masajidallah. Dan ayat yang surah An-Nur yang kita biasa baca, ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Jadi dalam huraian tafsir disebut qad kana al-arabu yu'ammiruna al-masajid al-haram bil khidmati wasiqati wal hijabah. Jadi tuan-tuan mati Allah dihuraikan oleh ahli tafsir, maksud ayat ini juga ialah iaitu Arab ini mengimarahkan Masjidil Haram dengan khidmat, dengan menjaga Masjidil Haram melalui penjagaan fizikal dan juga memberi minum pada orang yang melaksanakan umrah dan haji wal hijabah, dan juga meneruskan aspek-aspek yang melibatkan manusia ini sentiasa dekat dengan Allah dan meninggalkan larangannya. Sebab itu tuan-tuan Allah, imarah ini adalah merupakan di antara kalimah yang begitu hebat yang ada dalam Islam pada mereka yang sentiasa hadirkan diri dan memelihara serta menguruskan rumah Allah kerana Allah SWT, dan mengimarahkan masjid ini Allah sebut ciri-cirinya mestilah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Ciri-cirinya orang yang ikhlas ini tuan-tuan, yang akan menjadikan pengimarahan ini adalah kerana Allah dan Rasul. Dia akan menjadikan masjid itu tuan-tuan masjid yang sentiasa didatangi oleh mereka yang ingin melaksanakan perintah Allah SWT. Sebab itu apabila mereka yang bersedia pula menjadi golongan seperti dalam pengurusan masjid di Malaysia ini, yang dibekalkan dengan tanggungjawab seperti lantikan bernama imam dan sebagainya, maka inilah sebenarnya pilihan yang terbaik sekiranya dipilih dan melaksanakan yang terbaik kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila masjid diimarahkan oleh mereka yang ikhlas dan amanah, maka tuan-tuan Allah, masjid itu juga akan terus dikunjungi oleh golongan orang Islam yang betul-betul juga yang mencintai Allah dan Rasul, kerana gabungan antara ikhlas begitu hebat. Kerana apa tuan-tuan? Kerana malaikat sentiasa mendoakan rahmat. Yang inilah sebenarnya ingin saya muhasabah pada diri saya tuan-tuan mati Allah. Kenapa akhirnya tuan-tuan ada sebilangan hadis yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang kehebatan kita menjadi ahlul masjid. Dan ini tuan-tuan mati Allah perlu ditanamkan pada ahli keluarga. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan sunnahnya keluarga dibina dalam suasana masjid.
Memang kebetulan ketika khususnya di Madinah, baginda begitu hampir bilik baginda bersama dengan masjid, dekat sangat, memang berada dalam kawasan masjid. Dalam pengertian yang lain tuan-tuan, bahawa menunjukkan keluarga mesti bersama dengan perintah Allah di masjid. Anak-anak perlu dibawa. Sebab itu jika kita membaca kitab hadis Sahih Muslim, ada satu topik bernama Kitabul Masajid, topik berkaitan dengan masjid, dan di antaranya Imam Muslim rahimahullah meletakkan satu subtopik, jawaz hamlil sibyan fil masjid, harus membawa anak-anak ke masjid, anak-anak kecil. Didatangkan dua hadis bagaimana Nabi SAW mendukung dan meletakkan ketika solat. Lalu tuan-tuan mati Allah, sahabat dan para fuqaha menyatakan bahawa inilah satu beberapa pengajaran, hukum pun terbit, hukum pun ada, menunjukkan pendidikan keluarga mesti bersama dengan masjid, mesti menjadikan masjid yang ada solat, yang ada segala kebaikan Al-Quran, segala ilmu, segala datang dengan ketaatan, ketundukan, mengikut imam dan sebagainya, ada disiplin, ada kebersihan. Itulah menjadi kekuatan keluarga. Jika kita lihat lagi tuan-tuan, pada pagi ini saya nak bacakan hadis Nabi SAW. Bagaimana hadis ini tuan-tuan cukup penting pada pandangan saya, kerana nak menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW menyatakan begitu hebatnya, khususnya pada mereka yang menjadi manusia yang tulus, bukannya munafik, maka masjid mesti menjadi satu agenda harian, paling tidak subuh, solat subuh dan isyak. Mari kita dengar tuan-tuan hadis ini. Hadis ini boleh kita dapati dalam Sahih Muslim. Saya bacakan hadis ini. Haddatsana ibn Numair haddatsana abi haddatsana Amash wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Shaybah wa Abu Quraib wa lafdhu lahumā qala haddatsana Abu Muawiyah 'an al-Amash 'an Abi Shalih 'an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asqala salatin 'ala al-munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri walau ya'lamun ma fihima la'atawhuma walau habwan laqad hammamtu an amura bis salah fatuqamu thumma amura rajulan fayusalli bin nas thumma antaliq ma'i bi rajulin ma'hum huzamun min khatabin ila qaumin la yashhaduna salah fa uhriqa alaihim buyutahum bin nar. Maksud dia apa tuan-tuan? Ringkas ceritanya saya terus pergi kepada ringkasan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, salat yang dirasakan berat oleh orang munafik adalah salat isyak dan subuh. Salat yang dirasakan berat oleh orang munafik ialah salat isyak dan subuh. Ini tuan-tuan, kita perlu mengulang kaji kenapa dua waktu ini Nabi sebut. Orang munafik susah nak hadir dan mendirikan solat subuh dan isyak. Sebentar lagi kita habiskan terjemahan. Sekiranya mereka mengetahui keutamaannya, nescaya mereka akan mendatanginya walaupun sekalipun dengan merangkak. Sesungguhnya aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang hingga salat didirikan, kemudian kusuruh seorang itu dan dia mengimami manusia, lalu aku bersama beberapa orang membawa kayu bakar untuk menyumpai suatu kaum yang tidak menghadiri salat, lantas aku akan bakar rumah mereka. Subhanallah tuan-tuan. Ada beberapa hukum di sudut fiqhul hadis. Di sudut fiqh hanya ada beberapa hukum. Yang ini kenapa tajuk jom istiqamah mengimarahkan masjid ini tuan-tuan mesti relevan sepanjang masa, kerana dia merupakan sumber kekuatan orang muslim yang baik untuk mendidik kita tidak menjadi golongan hipokrit yang mana menjadi cabaran hidup, melahirkan banyak manusia hipokrit yang fasik. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, sampaikan hadis ini kepada ahli keluarga kita. Jihadlah untuk menggerakkan terutama anak lelaki kita
Jika isteri kita sihat dan anak perempuan juga, tuan-tuan, bawalah ke masjid jika mampu. Tetapi kita anak lelaki dalam hukum fiqh hanya menjadi satu keperluan, keutamaan. Disebut juga oleh ulama menjadi satu jihad untuk mendatangi dan menjadikan mereka kita di kalangan sebagai yang mengimarahkan masjid seawal pagi. Jadi pada anak-anak yang hadir pada pagi ini, saya mengucapkan syabas, barakallahu lakum. Begitu juga tuan-tuan yang terus istiqamah menghadirkan diri, bersyukurlah kita masih lagi diberikan kekuatan. Dan uzur pada lelaki di perempuan, tuan-tuan, tidak menjadi satu halangan. Walaupun bertongkat atau berkursi roda, kita bila mendengar azan, kita bersegera. Dan hebatnya tuan-tuan, jika kita dapat menunggu azan. Dalam hadis yang panjang ini tuan-tuan, dinyatakan oleh Nabi SAW bagaimana malaikat mencintai rajulun mu'allaqun bil masajid, di antara 7 yang mendapat naungan kasih sayang Allah, rahmat Allah, istajabah daripada Allah segala hajat dan usaha mereka, insya-Allah, di antaranya lelaki yang terlekat hatinya pada masjid. Dan memang semua sahabat tuan-tuan, di mana pun pergi, mereka akan mendirikan masjid. Sebab itu masjid berada di semua dunia. Mungkin ada 7 negara yang tak ada masjid, dikatakan, yang saya diberitahu. Tetapi nak ceritanya, di mana ada orang Islam, pasti di situ ada paling tidak musalla atau masjid. Kerana itu adalah merupakan syiar kewujudan orang Islam yang melaksanakan sunnah dan perintah Rasulullah SAW, dan Allah sendiri ya'muruna masajid Allah, mengimarahkan masjid. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, kenapa solat subuh dan isyak ini begitu penting? Kerana tiada alasan sebenarnya kepada setiap manusia yang sihat ataupun yang masih diberi nyawa untuk mendirikan solat subuh. Walaupun zuhur asarnya tuan-tuan agak sibuk, termasuk juga mungkin maghribnya manusia disibukkan dengan pelbagai urusan dunia, tetapi subuh dan isyak tidak ada alasan untuk tidak berada di masjid, terutamanya pada qaryah yang dia berada, terutamanya, ataupun pada perjalanan yang dia lalui. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, pekerjaan kita seharian ini tuan-tuan mesti dibawa sekali solat dan mesti mencari masjid untuk kita laksanakan perintah Allah. Kerana itu juga sebahagian daripada kerjaya kita setiap hari kepada muslim dan mukmin yang mengetahui keperluan dan tuntutan kehidupan yang berjaya. Sepatutnya kita yang mengadakan mesyuarat tuan-tuan kena tahu masa ini untuk berhenti, bukan untuk makan, tetapi mengingatkan solat. Ini yang tidak berlaku baik di keluarga. Kadang-kadang suami semayang masa lain, tidak menghindarkan suami pergi seorang-seorang, biarkan isteri yang begitu tidak mengejutkan, tidak memberitahu waktu malam untuk bangkit dan sebagainya. Ini merupakan masalah pertama yang menyebabkan masalah-masalah yang muncul. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, beginilah Nabi Muhammad SAW menguruskan semua isteri-isteri baginda ketika orang bercakap tentang macam-macam, tentang poligami dan sebagainya. Tetapi kita tuan-tuan yang mempunyai tanggungjawab sebagai lelaki, suami dan bapa, maka menjadi kewajipan pertama tuan-tuan mendidik anak dengan sifat-sifat yang soleh, bangun untuk mendirikan solat subuh dan pergi ke masjid. Kerana setiap langkah itu tuan-tuan, dalam hadis yang Sahih Muslim, setiap langkah khutwat, setiap langkah itu menjadi pahala. Setiap langkah roda kita tuan-tuan menjadi pahala yang akan menjadi saksi besok dalam pelbagai hisab yang mungkin berlaku di kubur dan besok di akhirat, dan akan menjadi kekuatan dalam banyak-banyak kita mendapat kebaikan. Di antaranya kebaikan itu ialah mendatangi rumah Allah untuk mendirikan solat. Tidak ada alasan di Kuala Lumpur dan di mana tempat tuan-tuan dalam musafir kita untuk berhenti mencari masjid.
Jika kita mencari jalan nak pergi suatu destinasi, boleh melalui kat sini, type nearby, kita akan tahu near masjid, mosque, mana masjid yang dekat, kita mesti cari. Duduk di hotel 5 bintang ke 1 bintang, Muslim lelaki subuhnya akan keluar mencari masjid, paling tidak musalla di situ. Kerana apa tuan-tuan? Ini sebabnya, di sinilah bermula kehebatan hidayah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah bermula keberkatan. Saya ringkaskan daripada pelbagai huraian ini. Di sinilah bermula kehebatan, kekuatan orang Islam. Kerana subuhnya itu merupakan subuh kerana Allah SWT. Dan kenapa malam Isyak ni tuan-tuan? Kerana Isyak ini menjadi satu keberatan pada manusia yang mungkin sudah letih untuk melupakan sembahyang Isyak dan mungkin terus tidur tanpa bangkit lagi, mungkin subuhnya juga sampai siang. Sebab itu tuan mati Allah, di sinilah kesimpulan yang dapat saya rumuskan tuan-tuan. Tanda-tanda masyarakat itu tidak menjadi aman dan tenteram, di antara bila mana ada orang Islam yang majoriti kat situ tuan-tuan mengabaikan imarah masjid. Yang kedua, tanda-tanda keluarga menjadi kacau bilau, juga menyebabkan kita tidak mampu mendidik keluarga kita mentaati Allah melalui juga imarah masjid. Yang ketiga, tanda-tanda negara yang kacau bilau apabila pemimpinnya tuan-tuan bukan di kalangan ahlul masjid. Ini tak ada dalam kitab tafsir. Saya memberikan rumusan berdasarkan kepada kitab sejarah dan sirah. Kerana semua pemimpin Muslim yang berjaya di zaman Umayyah Abbasi khususnya tuan-tuan, mereka menjadi orang yang terawal mengikut sunnah Nabi di awal pagi dan juga subuh, solat-solat yang berikut. Kerana dalam hadis yang 7 golongan yang mendapat nama Allah itu ada Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Apabila dia berdoa menjadi ahlul masjid, maka sebenarnya negara itu tuan-tuan akan terus berada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apabila keluarga menjadi ketaatan kepada Allah melalui institusi masjid, masyarakat begitu juga. Akhirnya tuan-tuan negara pun insya-Allah. Sebab itu sebenarnya apabila Allah datangkan kisah Nabi Yusuf AS, tuan-tuan tengok bagaimana satu pengajaran menghadapi ekonomi yang sukar ini tuan-tuan, dengan ilmu dan dengan memohon ketaatan, memohon rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jika semua berusaha ke arah ini, tidak ada perkara yang di luar kerisauan manusia yang meramalkan begitu begini. Tetapi Allah boleh datangkan rezeki min haitsu la yahtasib. Sebab inilah tuan-tuan mati Allah, marilah sama-sama kita mengingatkan diri kita kepentingan, keperluan dan hukumnya menjadi fardu. Hukumnya tuan-tuan menjadi fardu kita mendirikan solat, fardu kifayah. Apabila kita sedar dan kita perlu berada tapi kita membiarkan, jangan kita harap orang yang tak ada kesedaran dan memang suka sembahyang seorang-seorang untuk mengimarahkan masjid, dan kita kena jawab di hadapan Allah SWT. Ada dosa yang tak terlepas sekiranya kita yang mengetahui ini tidak melaksanakan. Sebab itu tuan-tuan, biarlah orang kata tajuk ini untuk orang masjid semata-mata, tetapi sampaikanlah pada keluarga. Semoga tuan-tuan mati Allah, kita terus berada pada rahmat Allah SWT. Kita terus berada pada naungan rahmat Allah yang kita tidak mampu kadang-kadang berhadapan dengan apa yang dinamakan sebagai iqab ataupun bala, bencana hasil daripada kejahatan kita. Sebab itu inilah sedikit tazkirah yang saya ingin sampaikan pada diri saya dalam mendidik keluarga kita. Begitu juga saya harapkan pada tuan-tuan dan puan, kerana kita perlu menggerakkan keluarga dahulu sebelum kita toleh pada orang lain, terutamanya dalam kita mentaati perintah Allah SWT. Sekiranya kita abaikan tuan-tuan pada orang yang mengetahui tentang kepentingan ini, saya bimbang kita tak mampu besok melalui hisab Allah, kerana kita membiarkan keluarga kita terus meninggalkan satu sunnah yang hebat, iaitu mengimarahkan masjid melalui solat berjamaah dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan itu. Dan akhirnya tuan-tuan, jangan lupakan juga zikrullah,
Zikrullah ini saya nak tekankan kepentingan kerana dia akan memastikan bahawa hati-hati menjadi lembut kepada ketaatan kepada Allah. Dan zikrullah terbaik iaitu dengan cara membaca tilawatul Quran dan tasbih, tahmid, takbir dan pelbagai zikir-zikir lagi asma'ullahul husna. Semoga ada kebaikan, menjadi kebaikan bersama. Ada kekurangan saya mohon maaf. Wallahu alam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.